Tungau ni. Tungau ni seorang lagi. Cuba call kawan-kawan awak tu. Tak akan lah tak bangun lagi ni. Dah lewat dah pukul 9 dah. Malam. Cikgu nak guna yang function Baik, teacher. Mana si Xiao ni? Semalam cikgu salah group lah. Cikgu tak post dekat admin. Yang Iza tanya tu kelas dekat group 5A. So 5B tak tahu lah ni. Betul. Cikgu tak bangun tu. Awak pun bukannya nak post, cikgu salah group. Saya pun tak perasan je. Cikgu pun tak perasan lah ingat dapat. Okay. Malam ni kita mula dulu lah boleh? Boleh. Okay, function sakit tekak je tak buat kat sekolah sebab takut nanti bagi virus kat awak Okay, so fungsi ni memang akan masuk dah dalam kertas 1 kita tak nak bercakap. Okay, tengok dia bagi kita fungsi G inverse. Nampak? G inverse. Lepas tu dia bagi F dekat kita. So cari fungsi G. First kali dia bagi G inverse, dia nak G. So sama je lah. Kalau dia bagi G, dia akan minta G inverse. Kalau dia bagi G inverse, G songsang ni dia nak G betul. So sama juga caranya. Awak katakan katakan Y sama dengan 2X tolak 1 per dengan X. Semua seketul ni kita samakan dengan Y. Kemudian kalau kita nak cari songsangan dia, kita kena jadikan X pada rumus. Jadi awak kena alter lah. So kita bawa naik dulu. X, Y. Cikgu dah record kan? Dah. Okay, sama dengan 2X tolak 1. Jadi kalau kat sini pun ada X, sini pun ada X, awak kena kumpulkan. Jadi X, Y tolak 2X lah. Yang ni X ni kita pergi belah kiri. Yang ni sama dengan negatif 1. Kemudian sebab kat sini ada 2 kali muncul X, awak kena faktor tak kat luar lah. So ada Y, ada tolak 2, tutup sama dengan negatif 1. Jadi bila kita nak X seorang-seorang, kita tinggalkan X seorang-seorang je lah. Negatif 1 kekal. Yang ni kan dengan ni dah keadaan darab. So kalau kita nak pindah, dia pergi bawah lah. So siap. Okay, so G inverse. Salah tulis pula je G biasa lah kan teacher? Sekejap. Okay. So G inverse X So kita memang kita dapat dalam bentuk Y, tapi awak kena tukar dia punya tu negatif 1 Y jadi X tolak 2. Betul tak? Dia kan G inverse F kan teacher? Oh, teacher ingatkan G inverse, tak nampak F. Ya Allah, sorry. So cari F inverse dulu kan teacher? Ni cikgu salah baca soalan ni, sorry Tak nampak ada F. Ingatkan dia bagi G inverse je tadi. Patutlah ngarut je. Tidak. Ingatkan dia bagi G, tak nampak F tu. Okay, semula-semula. Okay. Tak nampak baca F. Okay, semula-semula. Okay, dia bagi G inverse. Okay, G inverse F X. Okay, kat sini sama dengan 2X tolak 1 per dengan X. Kemudian dia bagi kita F X. Okay, sama dengan ni kena cari fungsi gubahan lah. 3X tolak 6 per X tolak 2. So kita kena kawinkan sendiri. G inverse, okay, F dah ada ni
So masukkan kat sini. 3x tolak 6 per dengan x tolak 2. Okay. Sekarang sebab kita nak GF, so kita kena gantikan X ni dalam G. So sebab dia tak ada, jadi awak kena buat 2 G inverse ni tak ada tau. So kita masukkan F dulu dalam. So ni akan jadi X. Okay. 2 2 tempat X tu kena letakkan ni kita nak luarkan. Sekejap, teacher. Ini yang luar ni. Sekejap. Teacher nak G je kan? G inverse. Nak tengok balik. Lupalah, pening ni sekejap Sabar. X. So kita punya G kahwin dengan F sama sekejap padam tak. G inverse tak tahu. Kita punya Fx ni kita masuk terus sebab kita kahwinkan GF ni. So bila yang dah siap kahwin, ni yang dah kahwin. So sama dengan 2x tolak 1 per dengan x. Boleh G inverse tak tahu. So kalau kita nak kahwin, kita akan masuk F dulu. Yang dalam ni Fx. So Fx kita ada 3x tolak 6 per x tolak 2. So masuk. Yang ni yang dia dah bagi, yang dah siap, yang dah kahwin, iaitu 2x tolak 1 per dengan x. Kemudian GF. Teacher, saya dapatlah macam jawapan tu. Yelah, nak buat ni, sabar So yang dalam ni kita kena F kita dah masuk dekat situ. So awak kena katakan yang belah dalam ni. Katakan yang ni. Katakan 3x tolak 6 per dengan x tolak 2 sama dengan y. Betul tak? Nanti bawa naik dulu. 3x tolak 6 sama dengan y x tolak 2. So 3x tolak 6 sama dengan x y tolak 2y. Kita kena asingkan x lah. 3x tolak xy sama dengan negatif 2y tambah 6. Yang ni x kat luar, 3 tolak y sama dengan negatif 2y tambah 6. Sebab kita nak x perkara rumus sama dengan negatif 2y tambah 6. Kita kata tambah 6 per dengan 3 tolak y. Sekarang ni kita masukkan G inverse. Yang 3x tolak 6 x tolak 2 ni kita dah katakan dia sebagai y. Sini y. Sama dengan 2. Tempat x ni awak kena masukkan yang
yang awak buat ni. 4x ni. Okay. So kat sini negatif 2. Tapi yang x ni kita kita ambil sebutan y tau. Bolehlah y pun bolehlah. Negatif 2y tambah 6 per dengan 3 tolak y. Okay, lepas 2x okay, tolak 1 bawah x juga. So yang ni lah. Negatif 2y campur 6 per dengan 3 tolak y. Lepas tu tolak 2. Boleh? Tu complicated tau. Sekejap. Okay, lepas tu awak kena selesaikan dulu lah. So kalau macam ni teacher tak masuk ke? Buat masuk je lah 2 darab negatif 2 jadi negatif 4y tambah 2 darab 6, 12. Just nak tunjuk je macam mana nak dapatkan G inverse Tak apalah kalau dah buat, tengok je balik. Negatif 4y tambah 12. Okay, bawah dia 3 tolak y lah sebab cikgu dah darab atas je, tak payah atas bawah darab atas saja. So tolak dengan 1 per dengan 1 lah sebab yang ni pecahan. So yang ni pun kita buat pecahan juga. Bahagi. Sebab apa? Sebab ni pun bahagi dengan pecahan. Jadi kalau awak buat kat bawah nampak dia complicated. Okay. Bahagi dengan negatif 2y campur 6 per dengan 3 tolak y tolak 2 per 1. Jadikan ni pecahan juga. Okay. Supaya senang kita nak selesaikan. So kalau kita tengok yang ni, kita kena samakan dia punya penyebut lah. Okay. Kena darab dengan 3 tolak y. Atas ni pun kena darab dengan 3 tolak y. Okay, jadi negatif 4y tambah 12 per dengan 3 tolak y tolak ni kalau awak nak ambil yang ni awak kurungkan siap-siap sebab dalam ni ada operasi, ni pun operasi. So 3 tolak y bawah 3 tolak y. Okey, sekarang sebab penyebut dia dah sama, so awak tulis sekali je 3 tolak y. Yang ni negatif 4y tambah 12. So tolak jumpa 3, terus tolak 3. Tolak ni jumpa tolak kat dalam ni, tambah y. Okay, selesai yang untuk first ni lah. First pecahan kita dah samakan penyebut. So yang ni awak tak sama lagi kan? Okay, so ni kita tukar darab terus. Darab apa? So awak boleh buat kat tepi lah yang ni. Negatif 2y campur 6 per 3 tolak y. Okay, tolak 2 per 1. So yang ni pun kena darab dengan 3 tolak y jugalah supaya penyebut dia sama. 3 tolak y. So kita terus buat satu je. 3 tolak y kat bawah. Okay. Dah sama. So negatif 2y tambah 6. 2 darab 3 tadi. 2, 3, 6. Jadi tolak jumpa 6. Terus tolak 6. Tolak ni jumpa tolak kat dalam ni. Tambah 2 darab y. 2y. So kita ringkaskan terus. Negatif 2y tambah 2y kosong. 6 tolak kosong, kosong. Betul ke cikgu ni? Nakui. Kosong cikgu dapat ni? Salah kira Sekejap semula. Negatif 2y. Mana atas tadi? Negatif 2y tambah 6. Betul tak tambah 6 ni? Nakui. Sekejap. Belah atas cikgu. Kita buat 3x tolak 6, x tolak 2 sama dengan y. 3x tolak 6, y, x tolak 2, 3x tolak 6, xy tolak 2y, betul? 3x tolak xy, negatif 2y tambah 6, betul? X 3 tolak y. Okay, x negatif 2y tambah 6, 3 tolak y. Okay, betul? So negatif 2y campur 6, 3 tolak y tolak 2 per 1. Negatif 2y campur 6, 3 tolak y tolak 2, 3y, 3y kan? Negatif 2y tambah 6 tolak 2, 3, 6. Tambah 2 darab y, 2y. Habis sini kosong. Cik, bukan yang G inverse tu kan? Cik dah masuk tu kan? Bukan y tolak 3. Y tolak 3?
Mana pula Y tolak 3? Dah tukar. X tolak 3. Y tolak 3. Boleh juga sebab dia dah matikan dengan negatif. Teacher tak matikan. Teacher Kenapa buat positif? tolak 2 tu apa? Yang tolak 2 tu apa? Mana ni? Ni kan dia tolak 2 ni. Ni. Oh. 3. Ni. Gantikan tu Y. So 2 X tolak 1. Per dengan X je kan? Mana tolak 2? Kan ni? Tak ada 2 ni. Salah ni tak ada 2. Patutlah. So tak ada 2. So tak ada 2. Okay, 2. Tempat X tolak 1. Tak ada 2. Okay. So kita dah samakan. So dia tak ada 2 ni. Ni tak payahlah. Tak ada. Terus ambil. So tadi kita dah kembangkan yang atas kan. So kena darab sebab ni seketul benda ni. Jadi 3Y duduk atas lah Ni operasi bahagi ni kita tukar kepada operasi darab. 3 tolak Y ni atas, bawah. Negatif 2Y campur 6. Nampak tak? Nampak. Sebab tadi cikgu salah ambil ni kan. So ni private tuition ke ni teacher? Ya. Apa dia? Tuition. Private ni, private. Tak ada 2 orang? Tak apalah, private lah. Okay. So yang ni kita ringkaskan lah. Negatif 4Y tambah Y je tambah 1 jadi 3. Negatif 3Y. 12 tolak 3 campur 8. Betul tak? Negatif ni. Negatif 3Y. Ni 8. Bawah. Negatif 2Y campur 6. Betul tak? Dia punya jawapan. Betul. 9. Cikgu salah kat mana ni? Tengok. Cikgu yang darab tu potong je salah je. Mana yang potong? 3Y. Tak, yang satu lagi. Negatif 2Y. Negatif 2Y. Ni. Macam lain je. Sekejap. Ni kan kita negatif 2Y campur 6. Betul lah ni. Kenapa cikgu potong Y sekali? Sebab dia dah potong dengan negatif 4Y. X kita negatif 2Y campur dengan X kita tolak Y. Apa dia? Potong dengan apa? Yang negatif 2Y tu teacher potong silang tu kan? Ni tak potong ni. Ni? Ada lagi? Tak potong. Yang ni cikgu ringkaskan ni. Oh, ringkaskan. Sorry. Negatif 4Y tambah Y tambah 1 so negatif 3Y. 12 tolak 3, 8 kan? 9 lah. Oh, 9 kan? So negatif 2Y 9, bawah 2Y tambah 6. Betul tak jawapan dia? Sama pun. 5. Cikgu salah ke? Negatif 4. Sekejap ni. 4Y tambah 12 tolak 3 tolak tambah Y kan? Hello? Dah betul tak? Ni kita punya G inverse Y tau. So nanti kita nak tukar kepada G inverse X. Dia akan jadi negatif 3X tambah 9 per negatif 2X tambah 6. Tapi kalau awak terbalikkan, awak dah matikan dia dengan negatif. Macam ni kan, dia darabkan semua ni negatif. 3, jadi positif lah. 3X sini tolak 9. Ni 2X tolak 6. Tak sama pun cikgu. Kita buat lagi sekali anak? Boleh. Buat lagi sekali. 2 orang je ke tu? 2 orang je. Tak apalah. Kita buat lagi sekali. Ni pun tak masuk. Cikgu dah PM dah, mak dia kata bangun. Tak masuk. Tak Tadi tahu bila lah kita cikgu. macam orang masuk tu, tak ada. Cikgu tak nampak tengok. Sekejap, cikgu tengok Auni.
Tak ada lah, memang 2 orang je. Taklah. Record kan, semula. Okey, kita buat pelan-pelan semula. Dan jawab ingat masa nak buat dalam biasa kalau bagi soalan macam ni. Okey. Tengah pula. Okey. G inverse tak ada. Okey. F dia dah bagi, so kita masukkan 3x tolak 6 per dengan x tolak 2. Okey. Ni yang kita kahwin kita kahwinkan sendiri. So yang dah siap dah bagi kita iaitu 2x tolak 1 per dengan x. Jadi kena katakan dulu yang ni. Okey, katakan 3x tolak 6 per dengan x tolak 2 ni sebagai y. Bila awak katakan y, kena jadikan x bukan rumus sebab kat sini ada x. Jadi 3x tolak 6 sama dengan y x tolak 2. So 3x tolak 6 sama dengan x y tolak 2y. So kita nak jadikan x sebagai pegang rumus, jadi kena letak x satu belah je lah. 3x ni x1 jadi tolak xy. Sama dengan negatif 2y ni kekal, tolak 6 ni tambah 6. Betul? Awak kalau cikgu salah beritahu takut cikgu salah tengok simbol. Sekarang kita fakturkan x kat luar 3 tolak y tutup sama dengan negatif 2y tambah 6. So x sama dengan negatif 2y campur 6 per 3 tolak y. Kita padam yang dulu. Betul tak kat ni? Betul. Padahal yang kelas A pun cikgu dah bagi tahu semalam tapi tak masuk juga. Kan lagi? Tidur lambat kot. Baca Yasin. Betul. Malam ni ucapan. Okey, yelah kot. Kelas A kan. Okey, sekarang kita dah ada X. Sekejap cikgu nak ni. Okey, sekarang kita masukkan G inverse kita. Okey, yang 3x tolak 6x tolak 2 ni kita dah katakan ni sebagai y. So masukkan y kat sini. Sama dengan, okey, tempat 2 lah. Tempat x tu yang kita kena ganti. X kita iaitu negatif 2y campur 6. Oh, teacher kena y Tak apa, nanti ujung baru kita tukar x. 3 tolak y. Tolak 1, bawah tinggal x saja. Itu negatif 2x tambah 6 per 3 tolak y. Okey, yang atas ni kita kena selesaikan dulu sebab dia ni bukan pecahan So kalau 2, awak darab yang atas pun tak apa. So 2 darab negatif 2, negatif 4y campur 2 darab 6, 12. Penyebut dia 3 tolak y. Tolak 1 ni, 1 ni kita jadikan dia pecahan juga. Untuk atas saja, bawah belum lagi ni. Okey. So yang ni sebab dia pecahan tak sama penyebut kena darab 3 tolak y. Yang ni pun 3 tolak y. So bila macam tu atas bawah kekal 3 tolak y sahaja. So ni negatif 4y tambah 12. Tolak 1 darab 3, 3. Tolak 3. Tolak jumpa tolak ni tambah 1 darab y, y. Boleh? Boleh. Okay. Kita selesai teruslah. Negatif 4y tambah y. So akan jadi negatif 3y. Sama juga berapa 3y ni. Tambah 12 tolak 3, 9. Bawah 3 tolak y. Okey, darab sebab pecahan ni kita kena tukar kedudukan. So 3 tolak y ni duduk di atas. Negatif 2y campur 6 di bawah. So sebab dia yang silang ni dia sama, so terus potong. So cikgu dapat G inverse X ialah ke atas negatif 3x. Y ni boleh tukar je ke atas. Okay. Sebab yang kita dapat kata-kata cikgu saya tak faham lah kenapa tukar. Okay. Yang kita masuk tadi y tau. Kita cari G inverse dalam bentuk y. So kat sini pun y lah. Okay. Negatif 3y campur 9. Bawah negatif 2 campur 6. Tapi ni y ni hanyalah nama pun boleh ubah. Jadi kalau last awak yang tukar kepada G inverse X pun boleh lah. Semua kena tukar X lah. Negatif 3x tambah 9. Negatif 2x tambah 6. Okay. Kalau katakanlah awak nak darabkan semua tu negatif.
So maksudnya G inverse X awak ialah 3X tolak 9. Bawah 2X tolak 6. Tak sama pun jawapan cikgu dengan dia? Cikgu dapat 5X. Tak sama? Awak dapat tak? Saya pun dapat lain. 2, negatif 2. Ni tengok ni. Negatif ni tolak. Cikgu tak dapat positif. Awak dapat sama cikgu tak? Tak. Cikgu salah jawapan dia ni. Dah 2 kali yang cikgu buat. Tak apa, pakai je jawapan cikgu. G inverse X sama dengan 3X tolak 9 per 2X tolak 6. Sebab 2 kali dah cikgu buat. Okey, teknik yang sama. Mungkin dia salah simbol, dia salah negatif tu. Boleh? Boleh, tapi belum ambil lagi nanti, Cik. Apa dia? Kena tukar G. Pakai X lah. Pakai X Pakai X. Kalau kita cari awal semua dapat dalam Y, last kita tukar baru X. Okay? Last jangan lupa tukar dalam bentuk X. Tak boleh dalam bentuk Y. Sebab kita katakan Y tu. Okay, sekarang kita nak cari ni. Okay, G inverse macam G inverse kita. Teacher saya keluar kejap Jadi saya masuk balik. Gimana? Sekejap ibu panggil. Oh, okay. Sekejap cikgu nak masukkan ni kejap nak quick. Okay dah. Cikgu dah masuk dah. Okay. Nak buat kat bawah ke? Buat kat bawah lah quick So kita punya G inverse. Nampak tak warna pink ni? Oh, hitam lah. Okay, G inverse kita yang dah siap tadi. Berapa? 3X tolak 9 Nak pakai negatif pun boleh. Sama je. Nak pakai mana yang negatif ni? Nak pakai yang mana? Yang ni ke yang tu? Sama je lah. Yang mana-mana tu sebab kita dah ada yang negatif. 3X tolak 9 katakan. 3X tolak 9 bawah 2X tolak 6. 2X tolak 6. So sama jugalah kalau kita nak cari G, dia suruh cari G kan? Mana? Oh, dia suruh cari G. Tadi kita baru cari G inverse. Betul lah. Okay. So katakan Y balik lah, Cik. Yes, 3X tolak 9 per 2X tolak 6 samakan dengan Y. Okay. So 3X tolak 9 sama dengan Y 2X tolak 6. So 3X tolak 9 sama dengan 2XY tolak 6Y. So kita letakkan sekali ni 3X tolak 2XY sama dengan negatif 6Y tambah 9. Okey, X kat luar 3 tolak 2Y. Sini negatif 6Y tambah 9. So X sama dengan negatif 6Y campur 9 bawah 3 tolak 2Y. Okay, so kita dah dapatlah G kita dalam sebutan X ialah negatif 6X tambah 9 bawah 3 tolak 2X. Boleh? Boleh. Faham? Oh, negatif 6X tambah 9 2X tolak 5. Okay, ni kita punya jawapan lah. Tak payah tengok dia punya lah sebab tadi kita tak sama dengan dia kan? Ni kita punya. Tak bangun-bangun lagi tadi orang ni. Tahu lah. Kita telefon. Okay. Kita tengok soalan nombor 2 Boleh? Nakui? Boleh. Okay, tengok nombor 2. Tak apalah, dekat nak masuk. Cikgu dah record dah ni. Okay, ni rajah 1 menunjukkan fungsi G memetakan kepada set. Memetakan set A kepada Cik, set. ada soalan lah.
Ha? Ada lagi satu soalan. Ni. Yang P tu. Oh, lagi. Oh, Ha. nilai P jika GP 2. Okey, gantikan P sama dengan 2. GP 2. Okey, GP kan sama dengan 2. So, gantikan P. Negatif 6P tambah 9 per 3 tolak 2 P sama dengan 2. Okey. So samakanlah buat naik Negatif 6P tambah 9 sama dengan 2 3 tolak 2P. Okey. So negatif 6P tambah 9 sama dengan 6 tolak 4P. Negatif 6P tolak ni pergi sini dia tambah 4P. 6 tak berubah, tambah 9 pergi sini tolak 9. Jadi negatif 3, negatif 6 tambah 4, negatif 2P. So P kita negatif 3 stay, negatif 2 pergi bawah. So kita punya P ialah 3 per 2. Boleh? Boleh. Salin ke? Tak. Tak, dengar je. Sebab dah buat. Saya dah buat. Okay, tak apalah. Okey, sekarang kita dah sampai situ. Kita tengok ni pula. Cikgu nak cantik kat mana ni? Nak? Dekat sini boleh? Ya. Okey, yang ni fungsi F kita dia bagi, fungsi GF kita dia bagi, dia cari F inverse. Okey. Okey, samalah kalau kita nak F inverse, dia punya fungsi X per 4 tolak 3 ni kita kena samakan dengan Y lah. So ni pecahan. Kena samakan penyebut dulu lah. Darab dengan 4, darab dengan 4. So X tolak 3 darab 4, 12 per dengan 4 lah. Sebab cikgu dah samakan dia penyebut sama dengan Y. So bawa naik lah. X tolak 12 sama dengan 4Y. So X kita sama dengan 4Y campur 12. So kita punya jawapan yang F inverse ni ialah 4X tambah 12. Boleh? Boleh. Okay. Kemudian ingat G. Yang ni berkaitan dengan fungsi kahwin dengan tak kahwin lah. Ada yang tak ada yang masuk lagi? Nak tulis soalan-soalan je? Itu dah ikut Okay. Tak apa. Okay, so ni yang kahwin-kahwin juga. Okay, so G kahwin dengan F kan. F kita ada, so maksud dia X per 4 tolak 3 tutup G dengan F kahwin. Okay, so bila dia kahwin, yang dia dah hasil X per 2 tolak 7. Boleh? Macam tadi juga lah. Kita kena katakan dululah. Okay. X per 4 tolak 3 samakan dengan Y. Ini per dengan 1. So X per 4 tolak 12 lah 12 per 4 sama dengan Y. So cikgu samakan penyebut X tolak 12 per 4 sama dengan Y. So X tolak 12 sama dengan 4Y. So X kita sama dengan 4Y campur 12. Sekejap cikgu nak buat ni garis ni. Okay. So kita masukkan baliklah G. Okay, tempat X tolak 4 tolak 3 ni kita dah katakan dia sebagai Y sama dengan tempat X ni kita dah cari dah iaitu 4Y tambah 12 per dengan 2 tolak 7. Boleh nak? Boleh. Okay, so G, Y. Buat je cara macam cikgu dah dapat answer. Okay, 4 bahagi 2, 2Y. 12 bagi 2 campur 6. Okay, tambah tolak 7 kat belakang. So G, Y kita ialah 2Y tolak 1 lah. 6 tolak 7 negatif 1. So nanti jangan lupa G tu dalam sebutan X. Sama dengan 2X tolak 1. Boleh? Boleh. Ada Teacher masuk tak? kalau tengah-tengah tu saya nak tukar X, boleh tak? Mana dia tengah guna X? Mana? Yang mana? Sebelum saya bahagi tadi. Ni tukar X terus. Boleh.
Sini nak masuk X lah. X. Kalau X semua X lah. Kalau cikgu rasa baik tukar last sekali. Selesai dah awak keliru. Nanti last baru tukar. Okay. Dah awak keliru nanti kan jadi benda lain pula. Okay, lepas tu dia nak GF inverse. GF inverse dah ada G pula. GF inverse. G kahwin dengan F inverse. Kita dah ada G. Kita kena buat balik lah sebab G kahwin dengan F inverse. G dah ada. Okay, G dah ada kita cari tadi. F inverse X. Bagi tak? Dia ada bagi tak F inverse? Oh, kita cari tadi masa soalan A kan? Kita dah cari dah F inverse tadi. Mana jawapan F? Oh ni, 4X. 4X tambah 12. 4X tambah 12. So, apa tadi? GF. G kahwin dengan apa dia nak? G kahwin dengan FX. Okay. G, sekejap cikgu buat ni dulu. G kahwin dengan F inverse X. Okay, samalah. Maksudnya G kahwin dengan F inverse X. Okay, kita masukkan F dulu. F masuk dulu. F inverse 4X tambah 12. Baru ganti dalam G. So, G 2. X tu masukkan 4X tambah 12. Tolak 1. So, 2 darab 4, 8X tambah 24 tolak 1. So, GF inverse X kita ialah 8X tambah 23. Siapa masuk? Ada masuk tak? Tak ada masuk juga? Tak bangun lagi? Ada Izul. Teacher, tapi dia nak GF2. GF inverse 2. Belum lagi. Kita baru cari GF inverse 1. So, kita ganti dengan nilai 2. Okay, so dia nak 2. Mana tadi ni yang cikgunya? Ni kan? Nak. So, GF negatif tu dia nak 2 kan? So, gantikan saja 8. X tu 2 tambah 23. So, 8 darab 2, 16 campur 23. So, 6 campur 3, 9. 39. Betul tak? 39. Boleh? Maksudnya kalau dia suruh gantikan 2, gantikan saja dalam function yang awak dah jumpa tu 2. Kira dapat berapa? Boleh? Boleh. Izzul juga baru masuk tu. Tak ada Iskandar cok. Izzul mana yang lain? Tak tahu. Beria tanya semalam, lepas tu dia yang tidur. Tak tidur. Suara baru bangun Zul. Ni pun cikgu suruh bagi tahu mak dia pun tak bangun juga ni. Mana? Kau tak jumpa link cikgu dah bagi kan? Link. Dia pergi sekolah kot. Ya Allah. Tak adalah. Tak ada pergi sekolah ke? Dia tak bangun kot. Tak ada pergi sekolah ke? Ya Allah. Tak adalah. Teacher. Tak ada kau. Tak pergi kan Sarah dia pergi sekolah pula. Ni cikgu kau. Tak kena pergi sekolah. Cikgu ni gugam ni. Kalau dia pergi sekolah mesti don't chat teacher. Kok dia pergi sekolah nanya pula cikgu dia cari cikgu. Dan dia tak bangun tu. Takut dia pergi sekolah. Awak sabut. Daripada tadi kan cikgu dah tahu. Kan dia pergi sekolah nanya cikgu. Tak cikgu call dulu. Takut dia pergi sekolah. Tak, takut dia pergi sekolah. Jadi cikgu kat sini. Dia kat sekolah pula. Dia agak dia dah jauh nak pergi sekolah. Akak pun. Tak, cikgu risau dia pergi sekolah. Kita buat online je. Tak adalah, dia tak pergi sekolah kot. Izzul ni. Siap kat dia. Dia kena pergi sekolah. Cikgu tak ada. Masuk pula. Sudah. Cakap nama dia. Tapi cikgu memang dah snap gambar online. Takkan dia pergi sekolah, dia tahulah online. Izzul pun terkejut cikgu. Takut dia pergi sekolah je.
Okay. Ni malu pula lelaki je masuk, perempuan tak masuk. Mana yang lain ni? Okay, kita dah settle sampai sini? Dah. Okay, cikgu nak padam apa? Nak contoh tak boleh ni sebab penuh dah skrin cikgu ni. Okay, tengok soalan ni Ni dah settle dah ni untuk soalan ni pula. Nak contoh pula tempat dah. Mana ni? Ni section tu. Ni section lah. Cikgu masuk balik. Cikgu masuk balik soalan tu. Ni yang mana pula? Oh, atas situ Ni cikgu dah bincang tadi kan? Ni. Betul tak kat sini? Betul. Dah masuk belum awak ni? Belum? Malu dengar aku pula mana? Belum masuk lah. Malu tak apalah. Dengar je lah cikgu ikut kan? Okey, Rajah 1 menunjukkan fungsi yang memetakan set A ni kepada set B dan fungsi H inverse memetakan set B kepada set C. Okey, lepas tu dia kata dia beri bahawa Gx 3x tolak 1 dan H inverse yang ni. Okey. Okey, tak cikgu nak ambil mana cikgu punya draw ni. Okey. Kau tengok tengok ni. Kalau biasa dia akan tanya kat sini ni. X tak sama 23. Okey, dia bagi fungsi kat awak macam ni. Kita besar ni. H negatif 1 besar sangatlah mata sekejap. Sikit. Okey, H inverse G X tak nampak pula. Okey. Sama dengan dia selalu tanya soalan cikgu tunjuk 3 tambah 6x per dengan 3x tolak 2. Kemudian dia akan buat x tak sama dengan k. Apakah nilai k? So kalau kat sini awak kena ambil yang ni, yang bawah ni 3x tolak 2 samakan dengan kosong. So x sama dengan 2 per 3. Jadi k ni adalah 2 per 3. X tak boleh 2 per 3. Kenapa? Bawah ni tak boleh kosong. Boleh? Boleh. Faham tak ni? Ada soalan tanya ni, dia tak bagi. Nanti dia akan buat K kat sini, apakah nilai K? So, awak boleh cari sebenarnya nilai K ni. Itu 2 per 3. Boleh? Boleh. Kemudian yang ni dia kata, jika seorang murid menulis P sama dengan 10, tentukan sama ada nilai itu betul atau salah. P dia 10. P sama dengan 10. Ni 10 ni. P 10. Maksudnya, awak kena keluarkan dulu maklumat. Fungsi G ni, fungsi G, X dia 3, dia akan dapat nilai dia 10. Okay, sebab dia kata P tu 10. Okay. Okay, gantilah G kita dah ada kat sini kan, fungsi G kita ni. G kita, Gx kita ialah 3x tolak 1. So kalau ganti 3, betul ke jadi 10? Okay. Gx tu 3. So tempat X tu kita ganti 3. 3 darab 3 tolak 1. Berapa? 3 darab 3, 9. 9 tolak 1, 8. Sama ke dengan 10 yang dia bagi? Tak. Tak sama. So salah lah. So untuk jawapan A ni salah. Okey, salah. Sepatutnya P 8. P sama dengan 8. Boleh? Boleh. Okay, sekarang B, dia nak H inverse. Okay, H inverse. Sama macam tadi lah, macam cikgu ada nak klik tadi. So, G kita dia dah beri, iaitu Gx kita dah bagi, iaitu 3x tolak 1. Kemudian H inverse Gx sama dengan 3 campur 6x bawah 3x tolak 2. Jadi tengok H inverse tak ada. Dia suruh kira macam tadi juga ni. Takut H inverse tak ada. G ada. Masuk 3x tolak 1. Ni kita kawinkan sendiri. Kita susun sendiri. Yang dah siap dia dah bagi 3 campur 6x bawah 3x tolak 2. Boleh?
Okey, untuk soalan yang macam ni sebab kita bermain dengan dia nak hash inverse ni luar. Okay, luar. Yang kalau cari kat sini dalam ni luar, kena katakan 3x tolak 1 ni sebagai y. Tu jadikan x perkara rumus. X sama dengan y. Tolak 1 pergi sini tambah 1, 3 di bawah. So hash inverse 3x tolak 1 tadi kita dah kata ni sebagai y. So masuk y sama dengan tempat 3 ni 3 lah. Yang x kita ganti yang benda seketul yang kita dah buat tadi. So 3 lah campur 6. X tu kena gantikan yang ni. Y tambah 1/3. Y tambah 1/3 bawah 3. Tempat X tu Y campur 1/3 tolak 2. So awak kena ringkaskan yang ni je lah. Okay, sama dengan 3 tambah, cikgu buat 6 Y tambah 6 darab Y, 6Y, 6 darab 1, 6/3. So kalau awak nak ringkaskan ni, awak jangan lupa darab 1/1. Okay. Bawah 3 darab Y, 3Y campur 3 darab 1, 3 bawah per 3 tolak 2 lah. Boleh? Okey, sebab ni pecahan dia dia bukan pecahan, cikgu nak tukar dia dalam kedudukan pecahan. So yang ni kena darab dengan 3, kena darab dengan 3. Ni pun sama juga. Sebab dia bukan bentuk pecahan, so kena darab dengan 3, atas pun kena darab dengan 3. Jadi 9, okay, bawah per 3 je lah. Sebab cikgu dah samakan tambah 6Y campur 6. Bahagi ni darab Ni, cikgu dah samakan penyebut dia, so 3 ke atas. Bawah 3Y tambah 3 tolak 6. Yang ni. Boleh? So ni boleh? Cancel lah. So 9 campur 6, 15 tambah 6Y atas. Bawah 3Y. 3 tolak 6 negatif 3. So nampak tak ni boleh kecilkan lagi ni. Boleh faktorkan guna sifir 3. 3 kat luar. So ada 5 lah sebab 5 darab 3, 15. Tambah 2. 2 darab 3 dapat balik 6. Okay. Bawah 3 juga, Y tolak 1. Okay, boleh potong. So jawapan dia 5 campur 2Y per Y tolak 1. Ni apa kita cari tadi? Hash inverse kan? Y tau. Sebab kita guna dalam Y tadi. So kalau kita nak jawapan akhir dalam bentuk X, just tukar sahaja anu dia tu sebagai X. So 5 campur 2X bawah X tolak 1. Boleh? Boleh. So jangan lupa lah tulis X tak boleh 1. Boleh tak Izzul ke kita kelena pula? X tak boleh 1 tu kena tulis je. Boleh. Okey. Tak bangun lagi tu? Siapa teacher? Tak. Tak bangun lagi, cikgu tengok WhatsApp. Masih lagi sama ke? Tak ada lagi yang perempuan masuk? Ke sebab tak tengok lelaki semua-semua tak berani nak masuk? Tadi awak ni masuk. Belum sahur. Itu lah. Malu lah tu. Dengar je, bukan seborak pun. Dengar je cikgu betul. Ya, saya pergi dulu je. Siapa? Saya kena pergi konvo makcik saya. Okey, bye dan Iskandar. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Bye. Ni Farah mana? Afiqah pun tak ada ni. Gimana? Cikgu call Afiqah lah.
Dapat ke tahu ke kawan-kawan perempuan awak ni? Cikgu tak tahulah kenapa tak masuk ni. Ni sebab tak masuk. Okay, tak apalah. Okay, kita tengok lagi soalan ni. Okay. Ni awak tengok je, nanti awak ada idea nak buat ni. Kalau cikgu tak tunjuk, awak tak tahu ni. Last cikgu tunjuk soalan fungsi ni. Okay, Raja 1 menunjukkan set A. Contoh pula. Okay, set A dipetakan kepada set B. Dia bawa fungsi F. Manakala fungsi G memetakan set B kepada set A. Maksudnya set A ke set B ni fungsi F. So kalau yang terbalik anak panah dia ni adalah fungsi songsangan. Boleh? Hello? Boleh. Okay. Boleh. Dia beri fungsi F 8x tolak 1 per dengan x. X tak boleh kosong lah. Okay, sebab bawah tak boleh kosong. Cari image dalam set B jika objek dalam set A ialah 2 di bawah fungsi F. Okay. Macam nampak macam ni macam susah tapi awak keluarkan dulu maklumat yang dia beri. So kita punya fungsi F X ialah 8x tolak 1 per dengan x. Saya ingat boleh cikgu tulis. Okay, cari image set B. So maksudnya G ni fungsi dia sama je lah. Okay. Cari image set dalam set B jika set A ialah 2. Okay, dia nak F. F ni 2. Cari image. Nampak? Cari image dalam set B jika set A ialah 2 dia bawah fungsi F. So tengok kalau 2 just ganti sahaja dalam fungsi Fx lah. Kalau F2 maksudnya 8 tempat X gantikan 2 tolak 1 per dengan 2. So 8 darab 2 10 tolak 1 per 2. Dapat berapa? 9 per 2 kan? Ya. Kenapa dia dapat 7.5? 8 darab 2 16. 8 darab 2 16. Saya salah tulis. 16 tolak 1 15 lah kan? 15 per 2 je usaha darab. Sorry. Boleh? Gantikan saja 2 tu dalam fungsi F. Okay. Sekarang dia nak fungsi G. Tahu tak G tu apa? Kita dah tahu kalau dia pergi sebagai F, dia balik ni walaupun dia label G, dia balik ni adalah F prime, inverse. Inverse dia walaupun dia namakan G. So G tu maksudnya kita kena cari F inverse dia berapa. Okay, jadi kena katakanlah untuk cari songsangan dia. Katakan 8x tolak 1 per dengan x sama dengan y. So 8x tolak 1 sama dengan xy. 8x tolak xy sama dengan 1. X gantikan 8 tolak y sama dengan 1. Okay, so x kita sama dengan 1 per 8 tolak y. So kita punya G lah. G tak payah letak inverse tau. Walaupun kita cari songsangan bagi F, tapi sebab dia bagi nama G, awak kena letak G. G tak payah letak inverse. G X sama dengan 1 per 8 tolak X. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Okay. Kemudian dia kata nyatakan like X di mana G tidak tertakrif. G tak tertakrif. G tak tertakrif ni G tak boleh kosong lah. Ni. Tak boleh kosong kat mana? X tak boleh apa? So awak kena ambil 8 tolak X sama dengan kosong. So 8 sama dengan X. So dia tak tertakrif dekat 8. That's why jawapan dia 8. Boleh? Boleh. Tidak tertakrif ni awak ambil yang bawah dia tu seketul mesti samakan dengan kosong. So apa yang awak dapat tu itulah jawapan dia untuk tidak tertakrif. Boleh? Boleh. Okay, X tak boleh sama dengan ni adalah tak tertakrif kan? Tak tertakrif. Okay? Boleh? Boleh. Boleh aja ni Ni lagi. Ni dah buat ke belum? Belum. Awak buat sekejap. Sebentar cikgu tengok ni. Cikgu nak call dia orang ni. Kenapa tak masuk? Awak buat sekejap nanti cikgu semak. Okey. Buat sekejap. Walaupun dah buat hari tu, buat lagi sekali. Lupa.
pokok lah masuk ni dia orang lagi mana tak bangun lagi tidur. Diorang tu tidur balik kot lepas subuh. Zul. Penat sangat Zul. Mewakili. Penat sangat Semalam Maybe paper kot. Semalam diorang ada account. Oh, ada akaun semalam. Tapi kalau 5B tak ada dah kan? Ujian dah habis dah kan? Tinggal admit je lah. Admit ekonomi Ekonomi bila dekat dah habis ke? 29. Ekonomi? Last sekali 29. Siapa ambil ekonomi? Pak B mana ada ambil ekonomi Zul? Oh tak ada admit lah last. Oh, admit last lah. Last A je dah ada kimia lagi. Kimia dengan admit 24 last. So 4B ada lagi dekat masa. Cuba buat yang ni. Confirm masuk fungsi ni. Dah siap bagi tahu, cikgu tunjuk. Ni semua tak masuk. Di mana cikgu nak call lah kejap. Teacher, Fakul kata dia ambil ekonomi lah teacher. Siapa? Fakul 5B ambil ekonomi lah. Ambil Terus akaun pun ambil juga. Tak boleh pun call ni. Tak apalah, tidak rehat. Malas nak kacau ni last soalan kita. Sikit sangat Izan. Tu orang masuk ni. Izan pergi mana Zan? Tidur. Mana Izan? Ingat pula Izan. Kita tak perasan mesej cikgu. Sorry cikgu terlupa nak bagi tahu dalam group admin. Cikgu bagi tahu. Kenapa lambat? Admit dengan ekonomi last. Ekonomi bila? Fakrul? 29 tu lah tadi. Buka phone je. Tak buka phone. Abang Hizam pun tak buka phone. Okay, cikgu tunjuk soalan last ni. Tengoklah last sama je. Okay, cikgu hari ni memang nak tunjuk fungsi sebab memang kertas satu akan keluar fungsi. Memang tak boleh ada keluar. Lepas tu soalan ni sangat senang. Sangat senang memang awak boleh score lah. Dah tangan je. Kan cikgu cakap dah benda yang kita tahu tu ya kita betul. Tak banyak tak apa. Janji yang kita tahu, kita dah confirm tu kita jawab betul. Supaya kita boleh lulus. Cikgu tunjuk lagi sekali Kita buat sama-sama pun boleh. Dia dah bagi kita fungsi F. Kalau macam ni awak keluarkan dulu. F X sama dengan 5X tambah 3. G pun dia dah keluarkan. Tulis macam ni juga. Macam dalam periksa cara cikgu tunjuk ke awak ni. G dia dah bagi juga 4X tambah 5. Kemudian dia kata cari inverse. Cari F songsang. Tu cikgu dah cakap dah. Kalau nak cari F inverse ataupun F songsang, kita ambil yang Fx ni iaitu 5X tambah 3. Kita samakan dia dengan Y. Kemudian Y kita ni perkara rumus. Tapi kalau kita nak songsang, kita kena tukar S sebagai X pula perkara rumus. Jadi kalau X sorang-sorang atau X perkara rumus, Y tak gerak, tambah 3 kena gerak. Sebab kita nak tinggal X je sorang-sorang sebelah kanan, sebelah kiri ni. So tambah 3 pergi sini jadi tolak 3. 5 dengan X ni dalam keadaan darab. Jadi kalau kita nak buang 5 tu kena pergi bawah lah. Darab, dia pergi sini jadi bahagi. So dah ada. So F songsang kita X ialah kalau kita letak dalam ni X, maka semua yang kita dapat tu kita tukar kepada X. X tolak 3/5. Jelas? Nak ulang ke? Sebab ni penting. Memang akan keluar dalam paper 1. Sekejap teacher. Pening. Sama dengan Y. Tanya, dengar betul-betul. Walaupun tadi awak tak masuk tak apa. Sebab yang tadi cikgu bincang dengan aku dengan Adam pun benda yang sama saja untuk topik fungsi saja. So cikgu harap awak dapatlah cari macam mana nak cari fungsi songsang. Kalau dah boleh teruskan bagi tahu Tengok pula. Kalau dah nak suruh cikgu teruskan bagi tahu tau. Boleh. Boleh teacher, boleh teruskan. Sekarang dia nak G kahwin dengan F inverse. So G kita dah ada kat atas ni, F inverse pun kita dah ada. So kita boleh carilah
Okey, G yang mula-mula ni tulis je dulu. Salah pula. Kan tulis, sorry. Okay. So G kahwin dengan F inverse. Okay. So masukkan dulu G. G yang dalam dulu kita masukkan. Mana F songsang ni? X tolak 3/5. Cikgu ulang. G kahwin dengan F inverse, F songsang. Okey, yang G ni tulis je dulu. Yang kat dalam ni yang belah dalam. F ni, F songsang ni. So F songsang kita X tolak 3/5. So bila dah jadi macam ni kita akan jadikan dia sebagai X untuk masuk dalam fungsi G. So fungsi G kita 4. So 4, tempat X ni kita ganti yang dalam ni. X tolak 3/5 tutup. Kemudian sambung dengan tambah 5. Okay, macam tu. Okay, yang ni aku boleh selesaikan lah. Kalau jumpa macam ni, just 4 ni darab yang kat atas saja. 4 darab X, 4X tolak 4 darab 3, 12. Bawah tak payah darab, ambil je 5. Okay, ingat kalau jumpa nombor, darab dengan pecahan, nombor tu awak darab bahagian atas sahaja. 5 tu letak je kat bawah, tak payah darab. Boleh? Kemudian tambah dengan 5. Yang ni pecahan, sedangkan yang ni bukan pecahan. Jadi kalau kita nak selesaikan, mesti dua-dua dalam bentuk pecahan. Bila pecahan macam ni, mesti kalau nak tambah, penyebut dia mesti sama. So ni 5, sini darab 5 lah. So bila bawah darab 5, atas pun darab 5. Okay, sekarang mesti semua tu per dengan 5 lah sebab kita dah samakan. So 4X tolak 12 tambah 5 darab 5, 25. Okay, 5 masih lagi sama. 4X tolak 12 tambah 25 berapa? 3. Tolak 12 tambah 25. 13. 13. Betul tak? Cikgu tak ada kereta ni. Betul 13. So dah siap. Boleh? Boleh. Nak salin ke? Tak kot. Tak. Ha. Nanti kalau awak tak buat, awak tak tahu tau perjalanan dia tu kalau awak dengar je. Sebab tu cikgu, tak apa kalau awak nak dengar masa cikgu tunjuk ni awak dengar tapi lepas ni awak buat. Sebab dengar saja dengan tulis dia tak sama. Jadi kalau awak dengar dan awak tulis, ingatan awak tu lagi kuat lah. Baik. So kalau awak rasa awak tak sempat nak buat sekarang ni online, lepas cikgu habis, hari ni awak kena buat balik. Sebab bila awak tulis dengan awak dengar, lagi lama lah awak ingat. Kalau awak dengar je, dia akan sekejap je ada 5 minit. Nanti awak lupa. Okay? So cikgu harap kalau awak tak nak salin sekarang, nanti awak buat lah lepas ni. Betul ke tak salin? Ataupun cikgu nak cikgu teruskan? Teruskan je teacher. Teruskan teacher. Teruskan dah tahu lah. Okay, kemudian yang ni cari H. Dengan keadaan H inverse. Ni H. F inverse sama dengan 4X tolak 2. Okay, H disuruh kita cari. H tak tahu. Okay. F inverse kita dah ada tadi kan? Yang kita cari tadi. F inverse mana ni? X tolak 3 ni. X tolak 3/5. Okay. Sama dengan 4X tolak 2. Jadi sama juga macam kita buat tadi. Dia nak yang bahagian luar. So bila bahagian luar, kita kena katakanlah, ambil benda seketul ni kena katakan. So cikgu buat kat sini. Katakan X tolak 3/5 sama dengan Y. So X tolak 3 sama dengan 5 darab Y, 5Y. Jadikan X perkara rumus. So X sama dengan 5Y tambah 3. So tempat H, X tolak 3 tolak 5 tadi kita dah katakan dia sebagai Y. So HY sama dengan 4. X kita dah jadikan dia sebagai perkara semua yang ni 5Y tambah 3. So ganti kat sini 5Y tambah 3 tutup tolak 2. Okay, so HY sama dengan 4 darab 5, 20. Y tambah 4 darab 3, 12. Tolak 2 lah.
So hash dalam sebutan Y sama dengan 20Y tambah 12 tolak 2, 10. Okey, dia nak hash dalam bentuk X. Apa-apa pun kalau awak dapat dalam bentuk Y, just awak tukar je lah. Hash X sama dengan 20X tambah 10. Boleh? Cikgu lagi prefer awak tukar X ni last kali. Bila dah selesai baru tukar dalam sebutan X, dalam sebutan X. Boleh? Boleh. Izan boleh? Tak ada mic. Ni? Boleh tak ni? Ni keluar tau cikgu ni. Boleh teacher. Afiqah? Boleh? Boleh. Kenapa lambat? Gimana? Semalam beria cakap nak. Betul gimana? Afiqah? Tidur. Afiqah? Malu pula. Lah. Okay, so kita set kat situ. Cikgu masuk lagi sekali lah sebab tengok ramai kan. Berapa orang? 10 dah. Cikgu teruskan lagi lah dengan fungsi ni. 1 ada berapa soalan ni? 2. Tunggu 2 lagi. Ni pun 3. Baik. Okay, tengok lagi mana mampulah. Okay. Ni tadi dah yang ni Okay. Gambar rajah anak panah dalam rajah 1 mewakili sebahagian daripada pemetaan. Tengok ni. 4 per dengan A, X tolak B. Tengok. X tak boleh K. So benda bawah ni tak boleh kosong lah. Okay. Cari nilai K, A dan B. Okay. Kalau macam ni awak keluarkan dulu maklumat dalam soalan ni kepada bentuk ringkas. Baru kita faham apa yang kita nak carilah. So cikgu keluarkan F, X. Okay. Nak tulis dalam bentuk macam ni pun boleh. Nak ringkaskan macam ni pun boleh. Cikgu suka buat macam ni. A, X tambah B lah. Okay. Kemudian apa yang dia beri kat kita kat sini ni fungsi dia. Ni. Okay. F. Kalau dia punya input negatif 2, okay, dia punya outcome ialah negatif 1/2. Okay, 1/2. Ni satu persamaan yang kita boleh keluarkan daripada rajah. Yang kedua, kalau input dia 2, okay, awak tulis je apa yang awak tahu ni kurang-kurang. Kalau pemeriksa nak bagi markah, bagi. Walaupun cara kita kat bawah tak betul lagi kan, tapi awak keluarkan dulu maklumat. Ni bila ganti 2, jawapannya 1. So, awak kali 1. Ni persamaan yang kedua. Jadi, awak kena buat persamaan serentak lah. Tak ada dah maklumat lain yang dibagi tau. So, jadi kena mula-mula kita gantikan sebagai negatif 2. 4. X ni gantikan negatif 2. So, negatif 2 darab A, negatif 2A. Tambah B tak tahu. B aja. Sama dengan negatif 1/2. Okay, ni persamaan pertama. Just kita tukar kita tukar dia punya nilai X je. Okay, nilai X kita tinggal. Okay, yang kedua 4 gantikan 2 dekat X. 2 darab A, 2A tambah B tak tahu juga sama dengan 1. Okay, ni persamaan nombor 2 lah. Sama je dengan kat atas sebab kita dah ganti nilai. Jadi kita kalau pecah macam ni awak tak nampak nak selesaikan, awak kena buat satu baris semua. Macam mana? Kalau yang ni kita darab silang. Okay. 4 darab 2, 8 sama dengan negatif 1 darab dengan negatif 2 ni 2A. Negatif 1 darab B tolak B. Ni persamaan yang pertama. Okay. Yang kedua, katakan cikgu ni macam nak buat. Awak buat pecahan. Senang. 4 darab 1, 4. 1 darab 2A, 2A. 1 darab B, B tambah B. Okay. Kalau dah ada 2 macam ni, kita boleh buat persamaan serentak. Okay. Nak guna operasi apa cikgu? Nak jadikan kosong? Tolak. 2A tolak 2A, kosong. 8 tolak 4. 4 sama dengan negatif B. Kalau macam ni, negatif banyak ni, salin balik. Negatif B. Ni negatif B yang ni. Tolak, jumpa tambah. Tolak B. Berapa? Negatif 2B. Okay, tolak 2B. So, kalau B saja, so 4, negatif 2B duduk sini lah. B, kita nak B kan, negatif 2 pergi sebelah sini jadi operasi bahagi. So, negatif 2. So, B kita negatif 2. Boleh? Boleh. So, B sama dengan negatif 2. Okay, A pula. Okay, A awak boleh gantikan mana-mana lah. Contoh cikgu ambil yang atas 8
sama dengan 2A tak tahu tolak B kita negatif 2. Okay. So 8 sama dengan 2A tolak jumpa tolak tambah 2. So yang ni persamaan boleh buat lah 8 ni tambah 2 pergi sini tolak 2 sama dengan 2A. 8 tolak 2 6 2A. Ni sama dengan. So 6 bahagi 2 sama dengan A. So kita dapat A sama dengan 3. Okay. Dapatlah A sama dengan 3. Boleh? Boleh. Masuklah tu, kita masuklah kat sini balik. F sama dengan 4. A kita 3, letak X. B kita tolak 2. Okay. Lepas tu dia kata X tak boleh sama dengan K. Yang tadi lah cikgu cerita dekat next week. So nak cari nilai K ni awak ambil yang kat bawah ni. 3X tolak 2 sama dengan 0. So X sama dengan negatif dia pergi sini 2, 3 di bawah. So maksudnya K kita ialah 2/3. Boleh? Boleh. Yang lain yang baru masuk? Afrika boleh? Boleh. Boleh cikgu teruskan Boleh? Boleh. Okay, rajah 7. Okay, fungsi F memetakan set A ni, set A kepada set B dan fungsi G petakan B kepada C. Dalam sebutan X, cari fungsi yang memetakan set B kepada set A. Inverse lah kan teacher? Okey. Apa dia kata? Cari fungsi yang memetakan set B pada set A. Ni. So kalau ni kita keluarkan maklumat F. Okey, fungsi kalau di sini, dia pergi sini, Fx sama dengan 2x tambah 3. So kalau daripada B pergi A, F inverse lah yang awak kena cari. Boleh? Boleh. Macam mana cari F inverse? Katakan Y. Katakan Y. Okay. So kita katakan 2x tambah 3 sama dengan Y. X sama dengan Y tolak 3/2. Jadi F inverse X kita ialah, walaupun kita dapat Y, kita tukar je last kali. X tolak 3/2. So ni untuk jawapan A lah. Boleh? Boleh. Okey, G ni bukan fungsi G tau. F, X, kalau macam ni awak tengok rajah, F, X sama dengan 2X tambah 3. Ni, X, fungsi F kita 2X tambah 3. Kalau macam ni, dia terus ke sini, dia terus keluar benda ni, dia adalah GF. Baca daripada belakang. Oh. 6X tambah 4. Cikgu ulang Kalau dia dah bagi fungsi kat hujung ni adalah daripada sini ke sini terus. Okay, ke hujung terus. Daripada awal X. Sebab apa? X teacher. Sebab kita tak guna yang tengah, kita guna yang awal. X. So kalau macam ni kita tak ambil FG, kita baca daripada belakang. G dulu baru F. So yang ni fungsi gubahan GF. Sama dengan 6X tambah 4. Ada soalan? Tak. Boleh baca rajah? Okey, sekarang ni dia nak fungsi G. So kita ada fungsi F, fungsi Fx pun ada, dia nak G. So apa? Kita kawinkan. Kawinkan F inverse. Kawin dengan Fx. Okey. G tak tahu, tapi F kita tahulah 2x tambah 3. Jadi yang kita kawinkan G dalam dia 2x tambah 3. Yang dah kahwin siap-siap iaitu 6x tambah 4. Tengok. Kita nak G. G tu kat luar. Jadi kita kena katakan. Okay. Katakan 2x tambah 3 sama dengan y. Jadikan x bukan rumus. Y tolak 3/2. So G lah. 2x tambah 3 tadi kita dah katakan dia sebagai y. So ganti y. Okay, sama 6. Ni 6
Y Tempat tolak X 3. kita ambil yang bukan rumus X ni. So Y tolak 3/2 tutup. Tambah berapa tadi cikgu ni? Tambah 4 kan? Okay, tambah 4. Okay. So G Y. Memang kita akan dapat bentuk Y. Hujung sekali nanti last awak dah ringkaskan dah baru tukar kepada X So cikgu dah cakap kalau macam ni darab atas saja 6 darab Y, 6Y, 6 darab 3, 18. Betul tak? Per dengan 2 tambah 4. Kalau macam ni kan senang sifir 2 boleh bahagi dulu. 6 bahagi 2, 3Y tolak 18 bahagi 2, 9 baru tambah 4. Okay. So 3Y tolak 5 lah kita punya GY. Okay, macam ni dah siap dah. Barulah awak tukar jawapan akhir awak tu G dalam bentuk X. Okay. Sama dengan 3X tolak 5. Kalau katakan awak terlupa nak tukar, tak ada markah tau. Sebab soalan nak GX. Okay, soalan nak GX. Soalan tak nak GY. GY ni untuk solution saja. Mungkin kalau periksa kesian mungkin dia bagi 1 je lah. Tapi yang penting awak kena tukar balik sebab soalan nak GX. Okay, GX. Boleh? Boleh. Okay. Kemudian Boleh. kemudian soalan ketiga tu nak GF inverse. Okey, G. Samalah. Okey, G kita tadi apa? G kita tadi 3X tolak 5. G ada tak? Mana G kita tadi? Ni kan, kita tadi dah. GX, ambil balik. 3X tolak 5. G dengan F inverse. F inverse kita ni kan. F inverse ni. F inverse X kita ni. Ni, X tolak 3/2. X tolak 3/2. So soalan nak GF inverse. Okay. GF inverse X. So GF inverse kan? Cikgu tulis ni. Kalau keliru pula. Sekejap. Boleh elok sikit. So F and inverse. Okay. So G tulis dulu F inverse sebab kita dah ada, kita masukkan X tolak 3/2. Okay. Ni akan jadi X untuk ganti dalam G pula. Sama dengan 3. Tempat X tu kena masuk ni lah. X tolak 3/2 tutup tolak 5. Okay. Ni kita cari GF inverse. Okay. So 3 darab X, 3X tolak 3 darab 3, 9/2 tolak 5. Kalau macam ni, tengok yang ni pecahan, yang ni bukan pecahan. So kena per dengan 1, kemudian samakan darab 2, darab 2. So bila dah sama, 2 kat bawah lah. 3X tolak 9 tolak 5 darab 2, 10. So bawah 2, 3X tolak 9 tolak 10, tolak 19. So ni adalah GF inverse kita lah. Boleh? Boleh. Betul tak jawapan cikgu ni? Jawapan dia tak ada pun. Ni ke jawapan dia? Ni jawapan lain ni. Ni jawapan lain ni, tak apa. Itulah. Boleh? Boleh. Okey, kemudian ni dia terus lakarkan graf. Macam nak lakarkan? Okey, lakarkan fungsi G modulus. Okey, so dia suruh lakar Y sama dengan mana G? G kita tadi dah cari mana? 3Y ni. 3X tolak 5. 3X tolak 5 modulus untuk negatif 2. So awak kena buat jadual. Jadual. Dia nak daripada negatif 2. Negatif 2. Negatif 1, 0, 1, 2 dan 3. So kita akan ganti kat sini. Okay, first kita ganti negatif 2. Okay. Ataupun awak masukkan je function 3x tolak 5 dalam kalkulator. Buatlah cikgu malas ambil kalkulator. Masukkan function 3x tolak 5. Hello? Dah? Dah. 3x tolak 5. Okay, kalkulate negatif 2 dapat berapa? Sebelas ke? Masukkan dalam kalkulator awak 3x tolak 5. Kalkulate negatif 2.
Hello. Negatif 11. Negatif 11. 11. 11 lah sebab dia letak modulus. Okay, apa-apa kalau dapat negatif modulus dia dapat positif. Okay, calculate negatif 1. 8. 8. Calculate kosong. 5. Calculate 1. 2. 2 eh? Hmm. 1, 3. Betul ke? Calculate 1. 3 1 dapat 2. 5, 2. Okay, sorry 2 cikgu tolong tadi. Calculate 2. Dapat 1. 1. Calculate 3. 4. 4. Okay, so yang ni awak kena lukis graf lah. Okay, dia suruh lukis graf. Okay, yang ni boleh agak-agak lah. Okay, negatif 2. Negatif 1. 1, 2, 3. Okay, negatif 2, 11. Cikgu pula kena buat ni sampai 11, 5. 2 lah, 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12. Okay. Negatif 2, 11. Okay, kat sini. Negatif 1, 8. Kosong, 5. 1, 2. 2, 1. Ini sikit. 3, 4. So nanti graf tu akan dapat tegak, naik. Macam itulah lebih kurang. Tapi cikgu conteng je, awak boleh buat cantik-cantik lah awak punya. Boleh? Sebab kalau awak tengok dia punya function ni, mana fungsi 3x tolak 5. Tak ada kuasa 2. So kalau x sahaja, kita akan dapat satu garis lurus. So awak sambung semua titik, pergi sana balik. Sebab kalau modulus, memang macam ni. Dia akan terpantul balik. Tapi sebab 3x tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3, dia akan dapat satu garis lurus. Boleh? Boleh. Okay. Nyatakan julat. Julat kita nak baca kat mana? Julat. Julat. Yang mana satu julat? Julat. Yang mana julat? Ni mesti awak tak ingat julat-julat semua ni kan? Tak. Yang mana julat? Julat. Range, image, julat. Domain ke domain. Object, image, julat. Mana julat? X kan teacher? Range, okay. Julat dia tu image. Awak kena sebut semua image yang kita kira. So julat kita ni lah 11, 8, 5, 2, 1, 4. Boleh? Ingat lagi tak? Dia ada apa tadi? Domain semua tu. Tak ingat lah? Tak. Kalau domain, domain ni yang X ni. Negatif 2, negatif 1, kosong 1, 2, 3. Okay, itu domain. Kalau codomain, yang ni juga tapi dalam bentuk bracket. Okay, domain. Domain yang ni, yang X ni. Tapi dalam bentuk bracket. Awak kena letak bracket. Kalau tak letak bracket, awak akan jadi salah lah. Okay, susunlah negatif 2, negatif 1, kosong. Yang tak dalam soalan tau. Cikgu cuma nak ingatkan dekat awak. Dekat awak lupa. So, domain dia adalah ni, input. So, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2, 3. Tutup. Itu domain. Kalau codomain, dia image. Tapi ke dalam bentuk bracket. Okay, cikgu ulang dalam bentuk bracket. Kalau tak tulis bracket salah. So 11, 8, 5, 2, 1, 4. Okay, tu codomain. Okay, kalau boleh tak? Boleh. Okay. Domain, codomain. Lepas tu ni. Okay. Domain dah sebut semua dekat awak. Codomain pun dah sebut. Kalau image, image, range. Kalau julat, okay, soalan tadi julat. Kalau julat, kena buat ni juga. Kena buat macam ni juga. Cuma semua image. Kan kalau soalan kan ada yang tak macam ni. Katakan macam ni. Macam ni. 1, 2, 3.
Okay, 4, 6, 8, 10. 1 pergi 4, 2 pergi 6, 3 pergi 8. So, kalau julat 10 ni bukan. Okay. Julat tu yang ada yang ada input saja. Maksudnya dia dipantau daripada objek. Okay. So 4, 6, 8, 10 bukan. Okay. Itu julat. So julat pun dalam bentuk ada curly bracket juga. Okay. So dalam soalan ni semua ada objek kan. Negatif 2 ni ada 11 ni datang daripada negatif 2, 8 datang daripada negatif 1, 5 daripada kosong, 2 daripada 1, 1 daripada 2, 4 daripada 3. Jadi semua tu kita kena ambil lah. Tak ada yang kosong. So 11, 8, 5, 2, 1, 4. Julat. Boleh? Boleh. Okay, so julat dengan kodomen semua. Julat ni yang ada objek saja yang terpantau daripada sebelah kiri. Okay. Kalau macam ni ada 10 ni kita tak ambil. Dia bukan julat. Tapi kalau kodomen awak kena senaraikan semua. Itu beza dia kodomen dengan julat. Boleh? Boleh. Tak ada soalan, cikgu just bagi tahu je. Okay. Okay. Boleh lagi ke terima ni? Nak terus tengok ada. Boleh ke? Soalan dia sama je teacher. Soalan sama mana? Yang tadi? Soalan dia pattern dia sama je, cuma ni ada kena lukis. Betul. Soalan ni lebih kurang sama je lah. Okay, cikgu buat yang ni last lah. Yang Sarawak ni last Memang sama ni sebab kita buat fungsi-fungsi. Awak nampak lah pattern dia. Senang ke tak? Senang ke tak fungsi ni? Senang. So, okay, tengok ni last Tengok ni, hitung nilai bagi F5. Tak naklah awak tinggal kosong. Nanti kalau tinggal kosong memang tak susah lah kita nak lulus sebab kita tak buat. Dah tinggal kosong. Jadi benda yang senang-senang kita nak kalau ada lagi selagi ada masa ni nak fokus pada yang senang supaya awak boleh buat dengan betul. At least awak dapat markah. Okay. Kalau macam ni F5. Okay. So F dia dah bagi dah kat situ kat sini. Okay. Fungsi F X sama dengan 3 tolak X. Okay. So kalau F5 maksudnya 3 tolak 5. So dapat berapa? Negatif 2 kan? Untuk kat sini. Ya. Tapi dia tak cakap pula dia nak yang mana Dia ada dua function ni. Fx, X tolak 3. So kalau dia nak F5, awak buat je dua lah macam ni. Dia tak beritahu pun dia nak yang lebih kecil daripada 3 atau lebih besar daripada 3. So buat je dua. So kalau macam ni 5 tolak 3 sama dengan 2. Okay. Ni. Dia nak gantikan 5 dalam fungsi ni. Tapi kat sini ada 2. Ni pun Fx, bawah pun Fx. Okay. Tapi sebab dalam soalan dia tak beritahu pun nak yang lebih kecil daripada 3 ke, nak lebih besar daripada 3. Jadi awak buat dua-dua pun tak apalah. Okay. Boleh? Buat je dua-dua. Okay, kemudian kata cari nilai X bila F A sama dengan A untuk, ni baru bagi tahu, dia bagi tahu syarat ni. X lebih kecil daripada 3 ke? So kita kena ambil function yang ke atas lah. So F X sama dengan 3 tolak X. So dia nak gantikan A sebagai A. So F A sebagai A. Maksudnya 3 tolak, bila kita ganti A dekat X, jawapan dia A. Boleh? Ni. F A ni maksudnya kita ganti tempat X ni A, jawapan dia pun A. Jadi 3 sama dengan A. Tolak A pergi sini tambah A. So kat sini akan jadi 2A. Sini 3. So A kita ialah 3/2. Boleh? Boleh. Okey. Yang kedua ni dia nak sama B pula. Dia beri Gx. Okey, dia bagi fungsi Gx kat kita. Harap banyak dah ni cikgu bincang, harap dapat jawab lah kalau keluar fungsi 3x tolak 2. Cari fungsi h, diberi bahawa hg. Hgx sama dengan 3x tambah 2. Tengok ni. Dia suruh cari h. Sama je ni. Daripada hari ni kita nak nampak dia tanya yang luar sahajalah. So hash biar je. G ni nak masukkan apa? Kena katakan yang Gx ni. Katakan 3x tolak 2 sama dengan y. So x sama dengan y campur 2 Tolak 2 pergi sebelah kanan tambah 2, 3 pergi bawah. So betul kan? Betul tak?
betul lah. Hash G kita 3x tolak 2 sama dengan 3x campur 2. So hash okay, Gx tolak 2 ni adalah y. 3 tempat x ni, x tambah 2. Y campur 2 per 3 sambung tambah 2. So hash y sama dengan ni macam ni tengok dah cakap kan darab atas dia 3 darab y, 3y campur 3 darab 2, 6 per dengan 3 campur 2. Okay, so 3 bahagi 3 y, 6 bahagi 3 2 campur 2. So sama dengan y campur 4. So ni adalah hash y. So last setiap macam ni baru tukar kepada hash x sama dengan x tambah 4. Sebab soalan nak hash x, mesti tukar kepada x. Boleh? Boleh. Okey, sekarang dia bagi kita GK. GK kena cari pula ke? GK sama dengan cari K bila GK 3x tambah 2. Sama je lah ni. Tengok hash G 3x tambah 2. GK 3x tambah 2. So dia nak K. Oh dia nak dalam pula. Kan? Dia nak dalam pula ni. Okey, tadi G kita 3x tolak 2. Okey. G K kita yang dia bagi ialah 3x tambah 2. Ni dia nak dalam pula. Okey, dia nak dalam. Tadi G kat luar, dia nak luar. Ni sekarang dalam ni K. Jadi aku kena susun dulu. Okey, G kahwin dengan K kan? K tak tahu So masuk kat sini. Bila dah kahwin hasil dia 3x tambah 2. So kita akan ganti K ni, ni benda ni dalam fungsi G sebab kita ada fungsi G. 3 tempat X ni akan jadi KX. Okay, tolak 2 sama dengan 3x campur 2. Okay, susun lah. 3KX sama dengan 3x tambah 2. Ni tolak 2 pergi sebelah kanan tambah 2. So 3x campur 4. 3 ni pergi bawah lah. So yang tinggal kat sini adalah KX. Siap. Kalau dalam senang. Okay, kalau bahagian dalam senang. Sebab kat sini ni ganti balik dalam G. So awak susun je tinggalkan KX sorang-sorang lah. Boleh? Boleh. Okay, dah sampai 10.30 ni. Nak lagi ke? Senyap je ni. Boleh lagi ke? Last. Yang graf tu. Jelas tau. So Rajah 2 menunjukkan graf fungsi F modulus. Tengok, kalau modulus memang dia tak pantul balik lah. Modulus 1 tolak 3x. Okay. Untuk domain, domain dia 0 sampai 5. Domain tu objek, image kodomain. Okay. Nyatakan nilai T. Mana pula nilai T? Oh ni. Sini ni. Start terbantul. Okey, kalau macam ni kita buat dulu jadual. So dia dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tolong seorang cikgu masukkan dalam kalkulator 1 tolak 3x. 1 tolak 3x. Okey, untuk 0. 1. 0, 1. 1. Untuk 1, 2. 2, 2. 2, 5. 5, 3. 3, 8. 8, 4. 4, 11. 11, 5. 5, 14. 14. So kat sini T ni kosong. Okey, tak apalah. Kalau kosong maksudnya macam ni kot. 1 tolak 3x sama dengan kalau sini kosong ada paksi y yang kosong tau. Okey, so sama kosong. Okey, so 1 sama dengan 3x. So x sama dengan 3. 1/3. So T tu 1/3 lah. Sorry
Okay? Sebab apa kat sini? Kalau titik T ni paksi Y dia kosong. Betul tak? Betul. So kita samakanlah, ambil function dia 1 tolak 3x samakan dengan kosong. So kalau kosong tak perlulah negatif kosong, positif kosong. Just kosong je. Kalau dia bagi nombor 2 barulah kena positif sama dengan positif 2 dengan sama dengan negatif 2. Okay? Boleh? Okay. Sebab dia kosong je sekali je. Okay, kemudian nak julat fx yang sepadan dengan domain yang diberi. Dia nak julat. Macam mana tadi julat? Cikgu cakap dah tadi. Julat. Julat mesti dalam bentuk kurungan yang terpantul saja. Semua ni lah kan? 0 sampai 14. Ni 0 sampai 14. Okay, 0 sampai 14. Sebab dia continuous macam ni. Sebab graf ni continuous. Okay, so boleh bagi dalam bentuk tak payah bracket kalau macam ni. Okay, julat dia. Kalau graf macam ni, tak payah bagi bracket lah. Terus daripada mana? Daripada kosong. Kenapa tak ada kosong ni? Betul ke ni Nakwib? Kenapa tak ada kosong kat bawah ni? Betul lah kot. Betul je. So 0 sampai 14 lah. Kosong tengok ni. Sebab graf ni mula dari kosong. So jadi kosong fx sampai 14. Okay. Sebab dia punya ni kosong. Memang graf ni dia dah bagi daripada kosong sampai atas ni 14. Boleh? Boleh. Okay, lepas tu ni last. Rada 3 berikan fungsi yang memetikan set A kepada set B. Cari fungsi fx. Okay. So f 2x tolak 4 sama dengan 3x tambah 1. Boleh? Ni Boleh. objek, ni image. So jadi benda ni betul kan? Menunjukkan fungsi f memetikan set A kepada set B. Cari fungsi fx. Cari fungsi. Okay. So f benda ni dia cakap ni. Dia tak faham kan? Alright. Okay. Tak faham kan apa dia nak? Tak faham situ? Tak. Okay, tak apa, kita try. Kalau 2 2x tolak 4 sama dengan y. So x sama dengan y tambah 4 per 2. So f ni y sama dengan 3. X tu y campur 4 per 2 tambah 1. Okay, so 3y campur 12 per 2 tambah 1 per 1 lah. So kena darab 2. Cikgu buat dia, baru cikgu terangkan. 2, 3y campur 12 campur 2. So 3y campur 14 per 2 fy. So last dia nak fx. So kita masukkan 3 fx sama dengan 3x campur 14 per 2. Okay, yang ni ni sama f masukkan dia punya input 2x tolak 4 sama dengan output dia 3x tambah 1. Jadi ni adalah fungsi gubahan, dia tak boleh fungsi biasa tau. Jadi kita macam guna cara nak cari fungsi gubah, dia beri fungsi gubah cari fungsi lagi satu. Jadi awak kena katakan ni sebagai y, okey. Kemudian jadikan x perkara rumus. Jadi tempat 2x tolak 4 ni kita gantikan y. Okey, tempat x ni kita gantikan benda yang kita dah tukar tadi. Last sekali awak selesaikan, awak tukar kepada fx. Okeylah. Cara macam tadi juga. Ada nak tanya tak? Tak. Boleh? Boleh. Okay. Kalau tak tahu macam ni gantikan y, yang ni kita masukkan x. Kena katakan macam ni. Kemudian selesaikan macam biasa sampai awak tinggalkan fx lah. Boleh?
Boleh. So kelas kita sampai kat sini je lah. Cikgu nak tanya, kelas B tinggal admit je? Hello? Kelas B ada ekonomi. Oh, 29. Maksudnya admit 24. 29 lambat lagi lah ekonomi ke Fakro? Lambat lah. So maksudnya awak boleh fokus pada admit je kan? So tak apalah untuk kelas 5B ni, cikgu akan buat setengah jam setiap malam lah kalau macam tu. Tapi ni cikgu demam cikgu tak boleh mula lagi. Mungkin hari Isnin kot. Sebab dia lambat lagi ekonomi, so dia boleh fokus pada admit dulu. Nanti cikgu bagi dalam grup kalau cikgu sihat. Cikgu nak buat setengah jam setiap hari untuk topik-topik tertentu. Tapi kalau yang 5A nak masuk pun masuklah. Tapi cikgu buat kalau rasa awak nak fokus pada kenia dulu, cikgu tak apa. Tapi cikgu nak buat kelas juga. Tapi kalau awak nak join pun boleh. Cikgu akan pilih topik-topik yang senang untuk awak score. Boleh? Boleh ke Izan? Hello? Boleh? Okay, boleh Sekejap, cikgu nak cari link kehadiran ni. Sekejap sabar cari dekat kasih 5 minit cari kehadiran ni. Nanti kena bukti pula dia buat kelas tambahan ni dengan awak. Ada siapa yang hadir ni. Kelas tambahan. Ada. Boleh isi kejap. Tolong isi nama Adam sekali. Okay, cikgu tak dekat ruangan chat. Nah, yang hadir. Tak dekat WhatsApp pula. Takut yang terkeluar tadi. Mana admit? Dia masuk Tolong isi nama. Boleh? Boleh. Okay, jangan lihat lagi. Sabar sekejap cikgu nak ambil gambar satu. So nanti yang lambat masuk ni cikgu akan bagi video untuk awak tengok lah. Nanti video set cikgu post Kelas berapa? 18 Mac. Okay, ada apa-apa nak tanya cikgu tak ada? So nanti cikgu buat kelas untuk B, kalau nak masuk, masuklah. Cikgu akan pilih topik-topik yang senang awak score. Takut awak lupa yang lama-lama tu. Okay. So kelas kita pada hari ni sampai sini saja. Terima kasih. Terima kasih teacher. Terima kasih teacher. Thank you. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.